Tan Sri Yang Dipertua, kerajaan masih bergantung kepada sektor tradisional yang cenderung kepada rangsangan terus, pump priming, untuk memacu ekonomi. Yang terbaru ialah pembangunan Tun Razak Exchange, nilai pembangunan mencecah 26 bilion ringgit. Dan yang menarik, kerajaan sanggup melupuskan pendapatan cukai yang boleh mencecah 1 bilion ringgit. Ini satu lagi pelepasan cukai kepada syarikat kaya. Tidak ada syarikat pendapatan sederhana yang akan masuk ke Tun Razak Exchange. Apa kewajaran memperuntukkan 1 bilion ringgit untuk satu projek hartanah yang keuntungannya akan direbut oleh sebelingan kecil saja? Saya ingin menegur Perdana Menteri supaya lebih berhati-hati memberikan insentif yang hanya menguntungkan kelompok kecil yang kaya raya. Dorongan ransangan dan subsidi pelepasan cukai yang diberikan kepada projek ETP membimbangkan. Umpamanya, 68% dari projek peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh projek ATP adalah peluang pekerjaan kemahiran rendah yang menggunakan pakai tenaga tidak berijazah. Daripada jumlah tersebut, 22% adalah tenaga kerja tidak berkemahiran yang berkemungkinan besar diisi oleh pekerja asing. Maka tidak hairanlah apabila unjuran ETP sendiri menunjukkan bahawa 53.6% dari peluang pekerjaan yang diwujudkan di bawah ETP adalah bergaji rendah dan tidak membantu menyelesaikan masalah pengangguran siswazah. Keadaan ini berlaku kerana di sebalik slogan mahu mencapai ekonomi berpendapatan tinggi, Perdana Menteri, Menteri Kewangan mengambil jalan pintas menyalurkan sumber negara ke sektor seperti hartanah demi mencapai angka pertumbuhan tersebut. Pengumuman Belanjawan 2012 yang memperuntukkan tambahan 400 juta ringgit dalam tempoh 2 tahun melalui Dana Jamin Nasional Berhad, sekali lagi memberi subsidi kepada syarikat yang mahu menerbitkan bond, membuktikan bahawa kerajaan mengutamakan syarikat besar. Bukankah tujuan pasaran bond diwujudkan untuk menemukan pelaburan dan syarikat yang berdaya saing? Pemberian jaminan kerajaan yang merendahkan kos penerbitan bond kepada syarikat korporat besar tentu tidak akan memberikan pulangan yang berpatutan kepada negara dan juga kepada rakyat. Pengumuman insentif yang terlalu murah hati termasuk pelepasan cukai sehingga 10 tahun kepada syarikat terlibat dalam industri penapisan minyak. Siapa yang terlibat dengan industri penapisan minyak ini? Anak-anak dan keluarga bekas Perdana Menteri. Kerajaan mengumumkan pengurangan yang pertama tadi, ya, kita tahu nama-nama syarikat telah kita sebut di parlimen ini. Kemudian pengurangan charge pasport pada warga emas RM150. Pasport keluar 5 tahun sekali, maknanya RM150 bersamaan RM30 setahun atau 10 sen satu hari. Pada anak muda, kerajaan cuba menarik minat mereka kerana bagi rebate RM200 membeli telefon pintar. Harga telefon ni rata-rata RM1,000 hingga RM1,500. Saya dimaklumkan oleh syarikat telefon, telcos, kalau beli langsung dengan kemudahan yang dia offer, potongan itu lebih daripada RM200. Jadi saya tak tahu siapa ejen mana yang memberi nasihat kepada Menteri Keuangan. Tapi syarikat besar pelbagai insentif dibagikan cukai. Ya, jadi untunglah syarikat besar kerana tak disebut satu persatu. Ya. Termasuk. Terima kasih Matang Pau. Matang Pau yang berhormat, Ketua Pembangkang bercakap berkenaan dengan rebate RM200 untuk membeli telefon pintar. Sebenarnya anak-anak muda yang mampu beli telefon pintar ni tak perlukan rebate tersebut. Adakah kemungkinan, Matang Pau, bahawa mereka pihak Barisan Nasional cuba mendapatkan data dan membina pengkalan data supaya mereka dapat capaian kepada anak-anak muda ini, membantu mereka untuk memberi gula-gula untuk pilihan raya? Ya, saya ingat ada mungkin udang besar di sebalik batu kecil.
Tetapi saya tidak lihat dari sudut itu, tapi semata-mata dari sudut faedah dan kebijaksanaan satu insentif yang diberikan, yang saya masih fikir tidak akan memberikan manfaat langsung selain daripada syarikat-syarikat telco berkenaan. Tentang belanjawan, dari segi peruntukan belanjawan, saya sentuh sedikit saja kerana masa tidak mengizinkan. Maka saya akan rumuskan bahagian belanjawan peruntukan itu hanya dari sudut ini. Pertama, teguran kita bahawa tidak ada Jabatan Perdana Menteri daripada Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sampai sekarang yang menetapkan Jabatan Perdana Menteri sehingga 14.5 bilion ringgit. Ini rekod dengan jumlah pegawai dan sebagainya. Sebab itu dan tidak boleh tegur kerana Jabatan Perdana Menteri juga menterinya sama Menteri Kewangan juga. Sebab itu dalam Pakatan Rakyat, yang pertama yang dilakukan ialah untuk bahagikan tugas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan berbeza. Keduanya untuk batalkan 4 bilion ringgit serta-merta dari peruntukan Jabatan Perdana Menteri. Dan ini ada kaitan, ya. Kalau yang Muhammad dengar, ada kaitan. Sebab apa? Sebab peruntukan pembangunan Kementerian Pendidikan dikurangkan. Bayangkan, masalah kita pendidikan, masalah kita mutu pendidikan, masalah kita melahirkan anak-anak muda yang lebih berkelayakan. Tetapi dari 2011 64 bilion, 2012 45 bilion, dan peruntukan pembangunan Kementerian Pelajaran untuk 2013 2.1 bilion ringgit. Ini dalam keadaan Menteri Pelajaran itu timbalan Perdana Menteri. Nasib. Tapi ini bermakna Tan Sri Yang Bertuah, fokus pembangunan dan latihan itu berkecamuk, ya. Dan yang dibesarkan ialah hanya peruntukan-peruntukan yang bersifat sementara, termasuk BRIM yang saya tidak akan ulas, saya percaya rakan-rakan akan ulas selepas ini. Yang kelemahan dalam mana-mana belanjawan ialah manakala peruntukan itu dia sifatnya sementara. Kalau tujuannya nak melepaskan, bebaskan daripada kemiskinan, ini tidak berlaku. Strategi pembangunan mesti melepaskan kalangan pertama kemiskinan tegar, kemiskinan daripada belenggu kemiskinan, ya. Tetapi sindrom ketergantungan, dependency syndrome ini nampak menjadi suatu dasar yang diteruskan, ya. Sebab itu kita rasa perlu diberikan perhatian semula supaya ditekankan program pembangunan yang boleh melepaskan rakyat miskin itu daripada belenggu kemiskinan. Kepada suri rumah, kerana Kementerian Belanjawan ini nampak telah meremehkan peranan wanita, dia tidak sebut sama sekali, selain daripada suatu program khas untuk meminta wanita menjadi ahli-ahli lembaga syarikat. Yang ni nak dapat ni ketua wanita je, bahagian UMNO. Takkan pula masyarakat yang lain boleh mudah dapat, tak dapat. Jadi, tapi yang penting, beza dengan Belanjawan Pakatan Rakyat, kita menawarkan caruman wanita Malaysia sebagai skim caruman bermiripkan SOKSO untuk menjamin kebajikan suri rumah, terutama mereka yang berpendapatan rendah. Jadi pasangan suami isteri dia akan menyertai skim ini secara sukarela. Caruman suami yang dibuat hingga kemampuan akan dibantu oleh caruman kerajaan sebanyak RM600 setahun. Jadi yang kita tekankan dalam kelemahan besar dalam belanjawan ini ialah menggunakan kaedah lama, istilah baru seperti mana kesederhanaan, wasatiyah, ataupun dikaitkan dengan fastabiqul khairat, berlumba buat kebajikan. Ada dalam teks Menteri Kewangan fastabiqul fasad, jangan buat berlumba buat kejahatan. Tapi dia tak baca, mungkin dia rasa tak berani baca, kasar sangat istilah itu. Ya, tapi fastabiqul khairat ini buat kebajikan, maknanya jangan zalim, jangan curi harta orang, jangan rasuah, jangan aibkan orang, jangan tindas. Itu fastabiqul khairat, buat kebajikan. Kebetulan mungkin Sri Kadi marah, tapi saya nak bagi contoh.
Sebab Fastabiqul Khairat ni dalam 3-4 bulan lalu saya keliling Malaysia baca ayat ini kerana bila Perdana Menteri Tayyip Erdogan tanya saya bila pilihan raya, saya kata mungkin tahun ini. Dia kata apa nak buat? Saya kata hari pertama selepas kita tawan, 1 hari kemudian kita turun harga minyak. Kemudian dia kata saya tak boleh buat begitu sebab tapi saya belajar satu daripada saudara Tayyip, saya kata iaitu kita akan batalkan pinjaman PTPTN, pendidikan percuma. Tahu Yang Dipertua dan Sri Gading apa jawab dia? Fastabiqul khairat. Dia jawab maknanya mari kita lumba buat kebajikan, bukan jabatan paling panjang, bangunan paling tinggi atau Tun Razak Exchange. Dia kata kita buat kebajikan untuk rakyat, rumah rakyat, hospital rakyat. Itu beza dia.